Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Ini keputusan terkini berkait dengan siasatan kes terhadap Ismail Sabri Yaakob. Azam Baki akhirnya tampil mengumumkan keputusan siasatan terkini berkait dengan Ismail Sabri yang menggemparkan seluruh Malaysia. Siasatan terhadap Ismail Sabri kini di fasa 2, kata Azam Baki. Siasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM terhadap Perdana Menteri ke-9 memasuki fasa kedua, tertumpu kepada pengisytiharan harta. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata, terdapat beberapa perkara penting akan dilakukan pegawai penyiasat SPRM dalam rakaman percakapan yang akan diambil daripada ahli Parlimen Beras itu selepas ini. Beliau berkata, Ismail Sabri juga dijangka dipanggil semula dalam tempoh beberapa minggu lagi. Pegawai penyiasat akan memanggilnya semula untuk menjelaskan beberapa perkara, termasuklah berkaitan dokumen dan saksi sokongan dalam pengisytiharan harta yang dikemukakan beliau sebelum ini, katanya kepada BH. Saudara, bercakap tentang pengisytiharan harta, ramai yang tertanya-tanya apa agaknya aset kekayaan Ismail Sabri Yaakob. Sebelum kita teruskan, jangan lupa siapa yang ada kencing manis gout tinggi darah, tekan butang produk dalam video ini. Saya kongsikan kepada Anda produk yang terbaik di pasaran, murah dan sudah ramai yang menggunakannya. Beribu-ribu orang menggunakan produk ini dan mereka kata telah dapat dibantu untuk sehat. Sediakan payung sebelum hujan dan beli selagi harganya sekarang murah. Kembali semula kepada isu Ismail Sabri Yaakob. Jumaat lalu, BH melaporkan proses mengambil keterangan bekas Perdana Menteri itu dijangka disambung semula. Ismail Sabri disiasat berkaitan kes rasuah dan pengubahan wang haram, berhubung perbelanjaan dan perolehan dana untuk promosi serta publicity program keluarga Malaysia ketika tempoh perkhidmatan beliau dari Ogos tahun 2021 hingga November tahun 2022. Kes disiasat mengikut Akta SPRM 2009 serta Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001. Setakat ini, ahli Parlimen Beras sudah 7 kali hadir ke Ibu Pejabat SPRM bagi memberi keterangan. Kali terakhir keterangan dibuat adalah pada 24 Mac lalu yang mana proses itu mengambil masa 5 jam. Sehingga kini lebih 30 jam sesi keterangan direkodkan sejak kali pertama dibuat. Ismail Sabri sebelum ini dilapor sudah memberi keterangan kepada pegawai penyiasat selama kira-kira 5 jam sehari selepas beliau membuat pengisytiharan harta pada 10 Februari lalu. Beberapa hari kemudian, 4 individu termasuk 2 bekas pegawai kanannya ditahan SPRM untuk siasatan lanjut. Ia kemudiannya membawa kepada serbuan di 3 premis dengan penemuan wang tunai pelbagai negara berjumlah 170 juta ringgit dan 16 jongkong emas bernilai 7 juta ringgit di sebuah kondominium yang didakwa sebagai safe house. Beberapa siri keterangan sebelum ini tidak dapat dilakukan susulan masalah kesehatan bekas Perdana Menteri itu, yang mana beliau diberi cuti sakit oleh doktor. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Adakah Ismail Sabri Yaakob akan semakin dalam masalah atau apakah yang akan diumumkan selepas ini, penemuan demi penemuan yang akan mengejutkan ramai orang. Sekian dulu, kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Ini keputusan terkini berkait dengan pilihan raya kecil PRK Air Kuning. Dijangkakan keputusan sudah akan diketahui walaupun pilihan raya belum bermula lagi.
Hanya melihat kepada calon yang ditampilkan oleh UMNO, sudah hampir pasti bahwa Kerajaan Perpaduan, pimpinan Pakatan Harapan BN akan menang besar dan akan mengalahkan teruk Perikatan Nasional. Ditambah pula calon yang dibawa oleh Barisan Nasional sangatlah kuat jika dibandingkan dengan calon yang mungkin akan dibawa oleh Perikatan Nasional. Awal-awal lagi kita dah tahu Perikatan Nasional akan kalah teruk. Namun demikian, dengan kenyataan terkini amanah ini, menambahkan lagi rencah, menambahkan lagi kekuatan Pakatan Harapan Barisan Nasional dalam pilihan raya kecil PRK Air Kuning. Amanah ikrar akan menggerakkan jentera besar-besaran menyokong calon BN di Air Kuning. Nampaknya strategi pembangkang untuk mengapi-apikan atau melaga-lagakan komponen dalam Kerajaan Perpaduan tidaklah menjadi. Ini kerana dapat dilihat betapa akrab dan kuatnya, bersatu padunya parti-parti komponen yang ada dalam Kerajaan Perpaduan sekarang, termasuklah DAP. DAP tanpa segan silu membantu calon Barisan Nasional untuk memancing undi daripada para pengundi yang bukan Melayu Islam. Amanah juga telah berikrar. Dengan ini akan memberi tamparan besar kepada Perikatan Nasional. Sebelum kita teruskan, siapa ada masalah gaut, kencing manis, tinggi darah, tekan butang produk yang ada dalam video ini. Kerana produk yang saya kongsikan ini amatlah mujarab, murah dan berkesan. Sudah beribu-ribu orang yang sudah menggunakannya. Mereka kata membantu menyelesaikan masalah seperti gaut, tinggi darah dan kencing manis. Amanah menyatakan komitmen akan memberikan sokongan padu kepada calon Barisan Nasional BN di pilihan raya kecil PRK N48 Air Kuning. Pengarah pilihan raya Amanah Nasional Sani Hamzan berkata, mobilisasi besar-besaran melibatkan jentera daripada seluruh negeri, termasuk pasukan dari luar Perak akan digerakkan ke Air Kuning bagi membantu kempen dan gerak kerja pilihan raya. Sokongan ini adalah selaras dengan semangat kerjasama dalam Kerajaan Perpaduan demi kestabilan dan kemajuan negeri Perak dan negara secara keseluruhannya. Jentera parti telah bersiap siaga sepenuhnya bagi menghadapi PRK ini, katanya dalam satu kenyataan. Jawatan kuasa induk PRK Air Kuning bagi pihak amanah dipengerusikan oleh Naib Presidennya, Datu Dr. Hatta Ramli, manakala Sani yang juga ahli Parlimen Hulu Langat dilantik sebagai timbalan pengarah induk. Untuk rekod, amanah pernah bertanding di kawasan ini pada pilihan raya sebelum ini. Namun kali ini sebagai tanda kebersamaan dalam Kerajaan Perpaduan, amanah memastikan seluruh jentera dan penyokong parti turun padang bagi memenangkan calon BN di PRK Air Kuning. Amanah percaya kerjasama erat antara parti-parti komponen Kerajaan Perpaduan akan terus memperkukuh keyakinan rakyat terhadap kerajaan yang ada hari ini. Setiausaha UMNO bahagian Tapah Dr. Muhammad Yusri Bakir dipilih sebagai calon BN bagi PRK Dun Air Kuning pada 26 April ini. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda.